Kemudian pada pagi yang mulia ini kita teruskan lagi pembacaan kitab Lataifut Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalati Tauhid Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Ya, pada asalnya sebagaimana kita sudah maklum bahawa kitab ni pada asalnya dia tak letak tajuk. Syekh Arsalan dia tak letak tajuk, maka ulama-ulama meletakkan kitab secara ringkasnya tajuknya Risalatut Tauhid. Ya, satu risalah tauhid. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا وآدابنا ويسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dimuliakan dia dihormati seluruh jawatankuasa masjid, yang dimuliakan dia dihormati jawatankuasa Raudatul Muslimah, ya Masjid Al-Falah, seluruh ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana biasa di atas segala-galanya nikmat-nikmat yang telah Allah taala kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini. Kadang-kadang mungkin kita tak terasa pagi ini kita duduk-duduk kat sini, rasa-rasanya hadir majlis ilmu. Menghadiri majlis ilmu ni dah salah satu nikmat yang Allah bagi kepada kita di saat-saat akhir umur kita. Pertama, Allah nak tambahkan ilmu kita. Yang kedua, Allah nak sempurnakan amal ibadah kita dengan ilmu tersebut. Yang ketiganya, Allah nak tambahkan pahala lah. Ya, kerana duduk di sini daripada awal pagi tadi niat lillahi ta'ala, jangan lupa niat. Maka sepanjang kita duduk di sini, ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar pahala menuntut ilmu, ya, tetapi pahala kita beribadah. Kerana menuntut ilmu juga adalah ibadah. Maka banyak kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kemudian pada pagi yang mulia ini kita teruskan lagi pembacaan kitab Lataifut Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalati Tauhid Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Ya, pada asalnya sebagaimana kita sudah maklum bahawa kitab ni pada asalnya dia tak letak tajuk. Syekh Arsalan dia tak letak tajuk, maka ulama-ulama meletakkan kitab secara ringkasnya tajuknya Risalatut Tauhid. Ya, satu risalah tauhid. Baik, pagi ni muka surat berapa kita, ya? Muka surat 17. Fasal pertama tu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu muka surat 16 tu dah baca ke? Kita sama-sama baca sekejap, mengambil barakah pada hari Jumaat ini, kerana pada hari Jumaat ini dia punya pahala dan ganjarannya, manfaatnya bila mana kita membaca selawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu sekali melimpah-limpah rahmatnya, melimpah-limpah pahalanya. Baik, kita baca ramai-ramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha basairuna binuril fahmi wa tulhimu biha kulubana ghawamida lawami'il ilmi wa anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taslukuna biha tariqal ulama wa taj'aluna biha minas sadatil awliya al-arifina bidaqa'iqil asya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, selawat yang begini ni kadang-kadang kita jarang jumpa, kerana ianya ada dua perkara. Dia buat catatan sikit kalau orang tanya kita, tak pernah jumpa lah selawat ni. Dia tak boleh cakap macam tu. Selawat ni takkan tak pernah jumpa, takkan tak pernah baca.
Jadi selawat tu yang bahagian pertama tu, rangkap pertama tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu selawat. Habis yang selepas tu apa? Yang selepas tu ialah memohon dengan rahmat selawat itu kepada Allah Ta'ala. Antara apakah kelebihan selawat? Maka kita terjemah sikit supaya kita faham apa yang tertulis di sini. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Allah, Allahumma ya Allah. Ya, dia ringkasan kepada ya Allah. Sama ada kita nak sebut ya Allah ataupun kita sebut dengan satu perkataan Allahumma. Salli, salli itu ialah kurniakan selawat. Apa makna kurniakan selawat? Rahmat berserta pengagungan. Ya, pengagungan kepada siapa? Ala sayyidina, kepada penghulu kami. Ya, pemimpin kami, ketua kami, Muhammad, yang bernama Nabi Muhammad. Baik, itu selawat. Kemudian salatan, dengan selawat ini, dengan selawat yang kita baca tadi, taftahu lana biha, dengan selawat tadi yang mana engkau wahai Allah, taftahu, huruf ta tu merujuk kembali kepada Allah, engkau bukalah untuk kami basairuna. Apa buka untuk kami? Dengannya, dengan selawat tadi, pandangan hati kami. Ya, engkau bukalah wahai Allah dengan selawat yang kami baca tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tadi, engkau bukalah untuk kami biha, dengannya, dengan berkat selawat tadi, dengan rahmat selawat tadi, engkau buka apa? Basairuna, bukalah pandangan-pandangan hati kami, binuril fahmi, dengan cahaya kefahaman. Boleh ya, dengan cahaya kefahaman. Wa tulhimu biha, kemudian yang kedua kita minta juga engkau ya Allah berikan ilham dengannya. Bagi ilham kepada kami dengan berkat selawat tadi, biha, dengannya, qulubana, ya, hati-hati kami, ghawamidha lawami'il ilm, dengan kilauan sinar cahaya ilmu, wa anta allamul ghuyub, dan engkau wahai Allah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib. Inilah maksud selawat. Sebab kadang-kadang orang ni masih keliru tentang selawat. Ni bukan selawat kata dia, dan Nabi tak pernah ajar pun macam ni. Nabi ajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah selawat. Yang panjang-panjang lagi tu, selawat apa? Selawat syifa, selawat tafrijiyah, selawat an-nariyah, macam-macam lah, selawat ibrahimiyah. Jadi ada perkataannya selawat. Lepas tu, dengan berkat selawat itu, ulama' pun tulis pada kita. Ataupun dengan kata lainnya, ulama' mengeluarkan sesuatu yang tersirat pada kelebihannya, pada keistimewaannya, pada berkatnya, pada apa segalanya, maka diminta dengan selawat itu. Kita mintalah apa-apa. Itu maksud dia. Jangan keliru. Ada setengah-setengah orang ni dia keliru. Ni bukan selawat, ni apa ni? Nabi tak pernah ajar macam ni. Nabi tak pernah ajar sebab dia tak pernah belajar. Tak belajar secara detail. Saya belajar juga. Dia ingat dia seorang. Dia lah, kalau belajar tak tahu. Selawat syifa, pertama selawat. Yang kedua minta kesembuhan dengan berkat selawat. Berapa banyak penyakit-penyakit yang sembuh? Penyakit kan ada dua. Satu penyakit zahir, satu penyakit batin. Penyakit zahir pada jasad, penyakit batin pada hati. Berapa banyak dengan selawat itu hati-hati itu jadi ikhlas, ya, jadi jujur, jadi benar, jadi amanah dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat. Salatan, dan dengan selawat itu wahai Allah, dengan rahmatnya, dengan keberkatannya, taslukuna biha tariqal ulama, dengan yang mana engkau perjalankan, taslukuna, engkau perjalankan kami, biha, dengan berkat selawat itu, tariqal ulama, engkau perjalankan kami dengannya atas jalan para ulama. Selawat ni kan kunci kepada pengabulan doa. Doa ni menangis takat mana pun, bangunlah malam tahajud pun, kalau tak selawat kepada baginda Nabi SAW, maka Allah tak terima doa tu. Ya, tapi kalau kita doa dalam bahasa biasa sekalipun, maka bila mana kita gabung dengan selawat di awal dan di akhir, maka Allah akan menerima. Jadi ya Allah, kami berselawat kepada junjungan baginda Nabi SAW, dan dengan selawat itu wahai Allah, dengan berkatnya, dengan rahmatnya, engkau wahai Allah perjalankan kami dengan berkat selawat itu tariqal ulama, jalan para alim ulama, wa taj'alu lana biha, dan engkau jadikan kami dengannya, dengan berkat selawat itu juga, jadikan kami minas sadatil awliya, dari kalangan para walimu yang mulia. Jadikan kami ataupun masukkan kami ke dalam golongan-golongan aulia-auliamu yang mulia, al-arifina bidaqaiqil asya, yang mengenal perkara-perkara yang mendalam. Ya, al-arifin yang betul-betul mengenal
terhadap sesuatu yang dalam, yang luas. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita duduk atas muka dunia ni pun kadang-kadang kita pun tak faham sangat tentang dunia. Yang tu kadang-kadang kita tertipu dengan dunia. Betul kan? Kita tak kenal sangat. Kenapa? Kerana ilmu kita cetek. Kadang-kadang diri kita pun sendiri pun kita tak kenal kan? Betul ya? Aku masih belum mengenali diriku. Kan? Kerana aku sibuk mengenali dirimu. Itu kan. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan ni. Okey, selesai situ sekejap ya. Dah melayang dah. Bahaya, jangan apa terpedaya dengan kata-kata. Kadang-kadang ada orang-orang ni memang bijak. Ya, bijak melontarkan kata-kata. Baik, apa lagi kita minta dengan Allah? Itulah dua perkara dalam tiga perkara tadi. Dalam bab berkait dengan yang bawah tu. Dan engkau selawatkanlah juga wahai Allah wa ala alihi kepada junjungan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallim dan para sahabat Nabi serta salam. Kurniakanlah salam kesejahteraan ke atas mereka. Inilah selawat. Jadi kalau orang tanya kita, saya tak pernah jumpa ni selawat ni dalam buku ni. Ya, sebenarnya yang pertama itulah selawat. Yang selebihnya itu doa dengan berkat selawat. Tolong catat macam tu. Okey, muka 117 ni barulah nak mula mengaji. Rupanya tak mengaji lagi. Duk mukaddimah lah. Baik, fasal pertama, al-faslul awal, fasal pertama, pendahuluan. Itu pun pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wali Al-Syekh Al-Afsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala berkata. Ya, sebelum tu kita mulakan dengan kita baca Fatihah hadiah kepada beliau. Al-Fatihah khususan ila ruhi Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Al-Wali Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa yarfa'una bi asrarihi fid darain. Amin. Wa qala kulluka syirkun khafiyyun. Syekh Arsalan mengatakan kulluka syirkun khafiyun. Apa makna kulluka? Setiap kamu. Cuma penterjemah meletakkan dalam kurungan setiap diri kamu. Kulluka, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, sebab bahasa yang diguna ni terlalu amat ringkas, tetapi bahasanya membawa kita kepada suatu lapangan ilmu yang luas dan dalam. Bahasanya paling ringkas. Ya, kulluka setiap kamu, itu terjemah pada asalnya. Tapi penterjemah meletakkan setiap diri kamu, diri kita masing-masing ini. Syirkun ialah syirik, khafiyun yang tersembunyi. Setiap diri kamu ialah ataupun boleh juga adalah boleh berlaku kalau kita nak letak lagi dalam kurungan syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya? Di situ ada dua nota kaki tu ya. Pertama, pada perkataan diri. Penambahan antara kurungan itu adalah apa yang ditetapkan bagi menjelaskan maksud sebenar konteks ayat. Ya, kalau kita kata setiap kamu ni apa sebenarnya? Setiap diri kamu, diri kita ini. Ia adalah penambahan kata sebagai penjelasan ringkas sama ada dari sudut bahasa ataupun dari sudut makna. Ya, sama ada menerangkan bahasa perkataan ka di situ. Kullu setiap, ka tu ya, kalau kita belajar lagi secara detail di sudut bahasa, ni sambil-sambil boleh tambah ilmu sikit lah kan dalam bahasa Arab. Dah mengaji bahasa Arab kan? Belum? Kena mengaji lah. Ya, mengaji sikit-sikit pun tak apalah. Bila mana masuk dalam syurga tu rasa lapang sebab dah belajar bahasa Arab. Kan orang ahli syurga kan cakap Arab. Nanti aku ni nak cakap apa ni? Nak cakap Arab ke, nak cakap BM ke BI ke? Jadi tak tahu apa. Jadi belajar sikit-sikit lah. Tapi walau bagaimanapun kita solat dengan Allah tu pun semuanya bahasa Arab. Okey, baik. Kalau terjemah literal, ka di situ bukan kamu. Ka di situ ialah engkau, seorang. Tapi wallahu alam, terjemah dengan perkataan kamu. Apa makna kamu? Ramai kan? Bahasa Melayu kamu ni ramai ke seorang? Seorang juga. Ni kena tengok SPM dulu dapat berapa BM. Saya pun lupa. Okey. Atau kalau kita menerima perkataan kamu ni untuk ramai pun boleh, untuk seorang pun boleh. Okey, selesai. Tapi kalau nak nampak biar betul-betul nampak seorang, engkau, awak,
Itu pun boleh. Boleh ya? Jadi, apa maksud? Jangan tengok orang sebelah. Awak ke? Tak. Kita sendiri. Tengok, sekarang tengok diri masing-masing. Sebab tu dia letak perkataan satu. Setiap diri. Sebab tu kalau setiap diri, ni, sebab tu dia terjemah. Setiap diri ni, diri masing-masing. Jangan tengok orang. Okey? Adalah mungkin ada wujud dalam diri itu syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya syirik yang tersembunyi itu? Jadi sekarang kita faham kan, dulu pernah mengaji syirik ni ada dua bahagian. Satu syirik yang disebut jali, syirkun jaliyun kalau bahasa Arab, syirik yang nyata, yang jelas, yang nampak terang-terang. Mana yang nampak? Yang sembah terang-terang selain Allah, sembah pokok, sembah batu, sembah berhala. Terang-terang dia letak berhala depan dia sembah. Itu syirik yang nyata dan jelas. Itu kafir. Nyata dan jelas. Ada satu lagi, tak nampak dia sembah batu, tak nampak dia sembah berhala. Dan dia pun tak sembah apa-apa pun, dia sembah Allah, dia solat. Tapi ada dalam dirinya ada yang dinamakan syirkun khafiyun, yang tersembunyi. Yang kadang-kadang dia pun tak sedar. Saya tak sedar, kita tak sedar. Baik. Apa maksud syirik yang tersembunyi? Nota kaki yang bawah tu. Iaitu semua diri kamu. Atau kalau boleh juga kita cakap, semua perkara berkait dengan dirimu. Sama ada perbuatanmu, sifatmu, saya tambah tu ya, supaya ada kata penegasan. Tapi kalau bahasa Melayu dia tak cakap macam tu. Bahasa Melayu sama ada perbuatan, sifat atau diri kamu. Tapi kalau kita nak tegakkan, setiap perbuatan kamu, sifat kamu, hatta seluruh dirimu, wahai hamba. Dia letak di sini wahai hamba, supaya kita sedar yang pertama sekali kita tidak lebih daripada seorang hamba. Apa gelar kita sekalipun. Ya, kadang-kadang ada orang ni dia suka kejar gelaran. Ya, lepas dapat satu gelaran, betul ya? Suka tak mengejar gelaran? Ya ke? Ada yang suka, dia tengok tu. Maka apa saja, tapi hidup ini, Syekh saya ulang lagi sekali, saya pernah sebut sebelum ni, al-abdu abdun ala kulli hal, ataupun al-abdu abdun fi kulli hal. Hamba ni adalah hamba dalam semua keadaan. Dia tak ada dulu dia hamba, kemudian dia jadi bos, dia jadi pengarah, dia dah tak jadi hamba dah. Walaupun dia jadi pengarah, dia jadi CEO, dia jadi ustaz, dia jadi lawyer, dia jadi apa sekalipun, apa gelar di depan tu, datuk kata sedikit apa, dia tetap hamba dalam semua keadaan dia. Dia kaya, dia miskin, dia sihat, dia sakit, dia masyhur, dia tak ada apa-apa nama, dia tetap hamba. Hamba adalah hamba. Jadi jangan kita lupa diri. Jadi wahai hamba, ada sebab ya, ada sebab membawa kepada syirik yang tersembunyi. Saya ulang lagi sekali, ya, supaya dia menetap teguh di hati kita, iaitu semua dirimu yang berkait dengan dirimu, sama ada perbuatanmu, sifatmu atau diri kamu, wahai hamba, ada sebab, ada punca yang membawa dirimu kepada syirik yang tersembunyi. Bila? Ketika kamu melihat wujud diri kamu. Ni pertama sekali. Ya, kita ni ada tak sekarang ni? Ada. Kita lihat tak keberadaan diri kita ni? Yalah kan, duduk depan cermin tengok apa tu? Tengok diri lah kan? Kita tengok wajah aja. Sebab tu lepas ni ada cermin besar kat rumah tak? Alhamdulillah. Balik nanti duduk depan cermin biar nampak semua daripada hujung kepala hujung kaki. Cuba lihat sekejap. Aku ni apa ni aku ni? Ada tak? Ada. Okey, satu. Ni muslimin belah sini kan? Tu ada tu muslimin sahaja. Tapi tak apalah, dah selesa belah sini kan. Lepas tu saya duduk tengok sini, muslimin tu tak ada tu. Sebab tu saya tak nampak belah sini. Tak ada dah tuan-tuan ya. Okey sekali. Jadi letak tengok diri kita. Sekarang kita ada. Ada tak ada? Sekarang. Okey, baik. Maka katanya di sini ialah bila mana kita melihat wujud diri kita, ada. Kemudian lihat kepada sifat kita. Sifat apa yang ada pada kita ni? Sifat apa? Pemurah, penyayang, pemarah, apa yang ada pada diri ni? Biasanya orang ni dia tak lihat dia ni tak baik, dia semua lihat dia baik kan? Tengok cantik juga aku ni. Kan? Kemudian tengok kat cermin, apa lagi? Handsome juga aku rupanya. Betul kan? Pernah tak tengok diri semua mesti tambah-tambah kita pakai lagi, pakai lagi, lagi handsome lah. Kita pun pernah rasa macam tu. Tambah-tambah masa remaja dulu, ingat tak?
Rasa handsome. Oh, handsome juga aku punya. Baru sifat yang ada. Oh, pemurah lah aku ni. Penyayang lah aku ni. Nampak segala sifat tu. Sebab orang ni biasanya dia akan nampak kebaikan pada diri dia. Okeylah. Dia menghargai apa yang Allah beri. Dan perbuatan-perbuatan kamu. Ya. Kita menderma. Kita membantu orang. Apa lagi? Kita belajar segala perbuatan kita adalah milik dirimu secara hakiki. Bila mana kita lihat wujud kita, sifat yang ada pada diri kita, segala gerak-geri dan tindak tanduk kita ni, kita punya. Daripada diri kita. Terbit daripada kita. Contoh kita datang ni sekarang ni. Sebab kita rajin. Kita nampak diri kita. Kita solat malam sebab kita ni orang baik. Ya, kita derma sebab kita ni sifatnya pemurah. Semua kepada nampak pada diri kita. Dan tersendiri. Ya, tidak terkait dengan sesiapa. Dalam bahasa Arab disebut mustaqil. Mustaqil tu yang tersendiri. Maka di waktu itu kita berada dalam syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya? Maksudnya ialah tak boleh kita ni rasa bahawa wujud diri kita dengan diri kita sendiri. Mana mungkin kita wujud dengan diri kita sendiri? Kita kena ingat wujud diri aku ni sebab Allah cipta diriku. Mesti kait dengan Allah. Ya, jangan pernah hati ni terlepas daripada ingatan kepada Allah. Maka kita akan terkeluar satu perkataan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau cipta aku ya Allah. Handsome juga Engkau cipta aku ni ya Allah. Macam tu baru okey. Betul ya? Nampak ni cantiknya aku ni. Mesti keturunan Arab ni. Arab apa? Kan? Tapi nak bagi tahunya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau cipta aku ya Allah. Sempurnanya penciptaanmu kepada diriku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Orang ni orang yang bebas, terbebas dia daripada syirik yang tersembunyi. Apa syirik tersembunyi? Menyandarkan seluruh apa yang ada ini pada sifatnya, pada perbuatannya, pada diri yang ini. Sedangkan diri ini tidak, sebelum ni pun tidak ada. Tidak wujud. Maka kalau kita boleh bangun malam, terima kasih ya Allah, Engkau beri kekuatan kepada aku untuk aku bangun malam, pada imanku ya Allah, pada tubuh badan aku ya Allah. Kalau kita dapat derma, terima kasih ya Allah, Engkau berikan rezeki yang lebih pada aku dapat derma ya Allah. Semua itu Allah. Kerana diri kita asalnya tidak ada, yang mengadakan kita adalah Allah. Maka bila mana Allah yang adakan kita, maka segala yang kita miliki hari ini dari Allah. Macam itulah. Maka ini hamba yang sebenar. Ya. Macam kita lah, kita hari ni kerja apa kita hari ni? Jadi apa kita hari ni? Doktor, engineer, ustaz, profesor, kita jadi apa hari ni? Kita belajar tinggi mana kita hari ni? Apa yang kita miliki hari ni? Rumah, kereta. Jangan pernah kita lupa ibu dan ayah kita, mak kita yang melahirkan kita. Walaupun mak kita hari ni tak ada apa-apa, contohnya orang kampung biasa. Rumah pun rumah kayu lagi dalam dunia yang sekarang ni. Kan? Mandi pun air telaga lagi. Duduk kat rumah, nampak uzur. Ya, cuba tengok ayah-ayah kat kampung tu. Motosikal 70 sen lagi. Kan, anak-anak ni dah macam-macam dah. Super bike dan sebagainya. Tapi jangan pernah hebat rasa diri kita bila mana kita duduk di hadapan mak dan ayah kita. Ya, sepatutnya kita dengan mak dan ayah ni jangan pernah kita duduk satu taraf, satu sama. Dia di atas kursi, kita di atas kursi juga. Jangan, kalau boleh di atas kursi kita duduk bawah je. Ya. Mak duduk atas, mak duduk atas, saya duduk bawah. Tak layak kita nak duduk satu baris ni macam ni sebenar-benarnya. Betul? Layak tak kita duduk? Mak kita duduk atas kursi, kita duduk atas kursi juga. Kita dengan mak sama tinggi. Tak layak sebenarnya. Tapi kita sekarang ni duduk atas kursi. Duduk mak, duduk. Itu kalau tak kena gaya secara halusnya, kita masih tidak beradab dengan seorang ibu yang melahirkan kita. Seorang ayah yang membesarkan kita. Bagaimana dengan Allah yang mencipta ibu dan ayah kita? Ini benda halus ya, benda halus. Sebab tu dia panggil khafi. Khafi ni kita nak cakap bahasa apa dalam itu ya? Ada dah satu ayat Quran, Allah SWT Muhammad, saya tak ingat nombor ayat tu. Saya buat nombor-nombor ni daripada awal dulu tak cerdik-cerdik, tak pandai matematik. Jadi nombor ni selalu tak ingat. Baik, nak bagi tahunya ada satu ayat, ya'lamu sirra wa akhfa. Ada satu ayat Quran, Allah dia maha mengetahui sirra. Apa makna sirra? Benda yang rahsia. Wa akhfa, yang tersembunyi di dalam rahsia itu. Ya wallah alam, kita pun tak tahu nak terjemah apa. Ya. Sir tu dah rahsia. Rahsia ni tak tahu. Mana kita tahu? Rahsia. Yang dah tahu tu bukan rahsia. Sebab tu jangan cakap kat orang, ya ini saya cerita ni rahsia tahu. Dah tak payah dah. Dah payah dah. Rahsia tu kita seorang dengan Allah, itu rahsia.
Ni bukan main lagi ya. Saya cerita ni, saya hanya percaya you seorang saja. Sebab ini rahsia. Dah rahsia apa dah buka dah. Ya. Ataupun dia cakap rahsia kita berdua. Tak apalah, nak bagi tahunya ada satu perkataan dalam Al-Quran, rahsia, Allah tu Maha mengetahui benda rahsia yang tersembunyi di dalam rahsia itu. Maka khafi. Ya, khafi. Yang tadi lebih dalam lagi. Ni khafi ni ada masih boleh dikesan akhfa. Itu bahasa Arab. Boleh insya-Allah. Jadi jangan pernah sekali-kali ada dalam diri kita rasa, faham, dakwaan bahawa segala apa yang ada pada diri ni, wujudnya, sifatnya, perbuatannya adalah milik kita, terbit daripada diri kita secara hakiki, secara benar, bahkan tersendiri daripada kaitan dengan Allah. Maka di sini dapat difahami bahawa kita dapat faham satu perkara, bahawa perbahasan tauhid golongan sufi, baik kitab ni, kitab yang dibahas ilmu tauhid oleh Sadah As-Sufiyah, ya, tokoh-tokoh ulama-ulama sufi. Apa makna ulama sufi? Ulama yang mahir, yang pakar dalam bidang ilmu tasawuf. Apa makna ilmu tasawuf? Ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Ya, ada ulama dia fokus pada penyucian jiwa. Contoh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab dia apa? Ihya Ulumuddin, Mau'izatul Mu'minin, Minhajul Abidin. Dan kita kat Malaysia ni, antara tasawuf yang kita sandarkan ialah tasawuf Al-Ghazali. Ataupun tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini tokoh-tokoh ulama sufi yang fokus dalam bidang ilmu, perbahasan ilmu yang fokus pada satu, iaitu hati. Apakah fokusnya? Penyucian hati, penyucian jiwa. Sehingga tak ada lagi dalam hati mereka sangka buruk pada orang. Ya, hatta orang tu cakap apa pun kat diri dia, dia tetap bersangka baik. Kenapa? Kerana tu orang yang cakap kat kita tu, contohlah, minta maaf ya, contoh orang-orang tiba-tiba datang, tak ada apa-apa sebab, tiba-tiba seorang datang jumpa dengan kita, you ni bodoh lah, dia cakap kat kita. I buat apa kat you? Dia kata, you tak buat apa-apa kat I. Habis you kata I bodoh. Yalah, I nak cakap you bodoh, terima kasih ya. Dia pun tinggal kat kita. Kita nak cakap apa tu? Mungkin. Tapi kalau orang yang sufi, dia merasakan bahawa itu adalah gerak-geri orang itu diizin oleh Allah datang pada dia, maka melontar satu perkataan yang diizin oleh Allah, mengatakan dia bodoh. Mungkin Allah nak tegur dia. Mungkin dia ada buat benda bodoh atas muka dunia tanpa dia sedar. Sedar tak? Ustaz pun sama lah. Kadang-kadang mungkin ustaz ni buat benda-benda bodoh. Apa benda bodoh? Salah satunya dia mengajar, dia tak buat apa yang dia ajar. Cerdik tak? Dia ajar orang, dia suruh solat, dia tak solat. Contoh. Dia ajar orang bangun malam, dia satu malam pun tak bangun. Ni apa ni? Ni bodoh. Mungkin maka Allah nak tegur dia. Allah hantar seorang-seorang yang tak ada kena-mengena apa-apa, tiba-tiba datang, you ni bodoh. Sudah. Jangan cakap, oh, you ingat I bodoh ke? You tak tengok ke sijil I? Kan I keluarkan sijil I. Sudah. Ni ada orang ni macam ni lah cara dia. Maka dia keluarlah, dia tulislah sijil dia, berjela-jela sijil dia. Yalah, ada sijil pun ada dah bodoh. Contoh ni ya, minta maaf saya tak suka guna, tapi contoh kalau orang datang cakap kat kita, jangan pula kita pergi cakap kat orang. Jangan pula kita pergi-pergi kita cakap bodoh kat dia. You ni bodoh lah. Dia kata kenapa? Ini Allah hantar supaya cakap kat you bodoh. Ini mental lah. Jangan cakap macam tu lah ya. Okey, selesai insya-Allah. Tapi orang sufi dia mengajar begitu. Hatta orang datang pukul dia pun. Ya, ada seorang sufi tu orang datang pukul dia. Kemudian orang tahan. Kenapa kamu pukul dia? Ni aulia Allah, ni wali Allah. Maka orang pun, oh ya ke ni wali Allah? Ya. Maka dia pun minta maaf. Yang pukul tadi. Dia ada satu cerita, pernah dengarkan satu cerita. Dia pergi, dia berjalan, kemudian ada seorang tu jumpa dengan wali tersebut. Ulama kan, setengahnya ulama. Baik, orang tu tanya, tuan, saya nak tanya jalan ke bandar. Mana ya? Kebetulannya dia jumpa tu sebelah tu ada kubur. Maka ulama tadi, aulia tadi, tunjuklah, kamu nak ke mana? Ke bandar. Tu. Dia tunjuk ke kubur. Marahlah orang tadi. Kenapa engkau permainkan saya? Ya, saya tanya jalan ke bandar, bukan jalan ke kubur. Ni seolah-olah kata pergi mati lah kan. Kalau kita cakap, tanya saya ya, jalan ke mana? Ke bandar. Pergi mati situ. Ni mempelekehkan orang. Dia pun pukul. Dia pukul, maka orang ramai nampak, datang, tahan. Kenapa engkau pukul aulia? Yalah, dia mempermainkan saya, kawan tu cakap. Mempermainkan saya. Saya tanya jalan ke bandar, dia kata dia tunjuk jalan ke kubur.
Maka ulama tadi, baik tuan, boleh saya tanya tuan, betul tuan nak pergi ke bandar? Ya, bandar. Tuan tahu tak apa makna bandar? Bandar ni ialah suatu tempat yang penduduknya sentiasa bertambah, sentiasa bertambah. Itu bandar, tak berkurang. Kan lama-lama dia jadi bandar raya kan? Makin banyak, itulah bandar. Maka tidak ada satu tempat yang sentiasa bertambah penduduknya. Itulah. Insaf kawan tu. Akhir sekali dia minta maaf. Dia kata, tak payah kamu minta maaf. Masa kamu duk pukul aku pun, aku dah maafkan kamu. Nampak hati dia tu. Oh kita, kau pukul aku satu je. Tunggu. Aku pukul dua. Kan? Kita macam tu lah. Kau cakap satu patah. Dia cakap kita bodoh kan. Kita cakap dua kat dia. Engkau cakap aku bodoh ya? Engkau tu bodoh dan bangang. Kita tambah. Tidak bagi orang sufi. Moga-moga suatu hari nanti Allah bersihkan jiwa dan hati kita dengan berkat mereka. Maka orang sufi ni, dia ada sudut pandang dia dalam memahami tauhid. Dia ada sudut pandang dia. Ya? Macam kita lah, ustaz, profesor, doktor, apa lagi, mesti dia tengok sudut pandang dunia yang berbeza. Betul kan? Mesti dia sudut pandang tu. Maka pemahamannya mungkin dihurai. Ya, ada orang, dunia ni salah tak? Apa dunia salah? Dunia mana ada salah? Habis kenapa agama minta kita menjauhi agama dunia? Dunia yang mana diminta dijauhi? Dunia yang melalaikan. Bukan dunia yang kita semata. Dunia kita ni tak nak suka tak suka, kena duduk di dunia. Ustaz ke kita ke, siapa wali ke kita ke, terpaksa kena makan lah kan? Ke mentang-mentang duduk kat dunia tak nak makan. Maka ada orang ni, saya tak nak dah ustaz dunia ni. Dah jadi apa ni tak nak dunia ni? Nak jadi wali. Wali pun makan. Wali pun berkahwin. Bukan setakat wali, Nabi pun berniaga. Jadi dunia yang macam mana sudut pandang tu. Jadi samalah. Lambat pula lah ya saya rasa. Sekarang ni kalau saya melerik tu, dah ada signal. Sudah, cukup. Rugi masa dah tak ada. Okey ya. Jadi tauhid golongan sufi yang membahaskan tauhid di sini, di hati. Ada satu lagi golongan yang disebut berbeza dengan perbahasan tauhid, golongan mutakallimun. Apa makna golongan mutakallimun? Iaitu ulama-ulama yang mahir dalam bidang usuluddin tu. Yang kita belajar kitab tauhid yang biasa tu. Yang biasa. Maksud biasa ni yang dalam kebiasaan yang kita belajar tauhid ni, belajar sifat 20. Bagaimana nak fahamkan sifat 20 dengan akal? Ya, secara teori akal, agar akal tidak tersalah faham tentang Allah. Jangan salah faham tentang Allah. Maka itu yang biasa kita belajar. Dan ada satu step lagi ke depan. Selepas belajar yang tu, kita bawa diri kita ke depan tentang di sini. Kerana tauhid itu sebenarnya di sini, di hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bertauhid. Hati yang segala-galanya bersih. Tidak ada apa-apa kecuali Allah. Itu tauhid. Kerana tauhid itu esokkan Allah. Jangan ada dalam hati kita selain Allah. Maka tauhid golongan sufi ini dia kena bersih di hati dia. Kerana golongan sufi membahaskan tentang tauhid yang merupakan lawan kepada syirik yang tersembunyi. Ya. Yang satu golongan yang selalu kita duk mengaji itu, tu betul kita kena mula di situ, lawan tauhid yang nyata. Tauhid golongan sufi ini dia bahas supaya kita selamat dari sudut syirik yang tersembunyi, iaitu dalam kurungannya syirik khafi. Sedangkan tauhid yang dibahaskan oleh golongan mutakallimun adalah tentang lawan bagi syirik yang nyata, syirik jali. Okay, boleh faham insya-Allah ya? Baik. Jadi kita kena belajar dua lah. Yang pertama tauhid, kalau istilah kalau nak catat istilah, dia panggil tauhid nazari. Tauhid nazari ni tauhid dari sudut perbahasan secara teori. Rujuk ke mana? Rujuk untuk memahamkan akal kita supaya tidak tersalah faham tentang sifat-sifat Allah, zat Allah dan sebagainya. Contoh kita belajar sifat 20. Salah satunya Allah tu bersifat dengan, pertama, wujud. Bagaimana akal kita memahami Allah itu wujud? Pertama, Allah itu wajib ada, wajib wujud. Akal kita mesti memahami bahawa Allah itu wajib ada, dalam bahasa mudahnya. Mesti ada. Dan akal kita tidak boleh menerima bahawa Allah itu tidak ada. Sebab kalau Allah dah tak ada, dia kan Tuhan yang maha pencipta. Kalau pencipta sudah tidak ada, Khalik tidak ada, maka makhluk seluruhnya tidak ada. Itu akal kita. Dan mustahil pada akal kita tak boleh menerima langsung Allah itu tidak ada. Itu akal.
Ya, kalau ada orang datang kepada kita mengatakan bahawa Allah itu mungkin ada, mungkin tak ada, orang ini terencat akal dia. Terencat akal dia. Kenapa? Akal dia tak waras. Mana mungkin Allah sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau begitu kita sekejap ada, sekejap tak ada lah, sebab kita dicipta oleh Allah. Tak mustahil pada akal. Begitu juga kalau kita kata bagaimana wujud Allah. Ni akal ya. Bagaimana wujud Allah? Wujud Allah ialah wujud yang tidak perlu kepada sesuatu yang menciptanya. Dan dia juga tidak perlu kepada yang telah dia cipta. Ada dua. Dia tidak perlu sesuatu yang mencipta dia, dan dia tidak berhajat kepada apa yang dia cipta. Itu wujud Allah. Ya, jangan salah faham. Ya, yang duk kata Allah duk atas langit. Oh, Allah duk atas langit. Allah perlu pada langit. Kita ni kalau nak duduk di atas sesuatu, sebab kita perlu kepada sesuatu tu, nak duduk atas kenderaan untuk bawa kita ke satu tempat yang lebih cepat masanya sampai. Nak duduk atas kursi, kita perlu pada kursi kan? Ni, kenapa tak duduk atas lantai? Sebab kalau kita duduk atas lantai pun kita perlu pada lantai. Ada tuan-tuan dan puan-puan pernah duduk terapung, dia tak bersentuh lantai kerana tak berhajat kepada lantai. Dia tak berhajat pada kursi. Kursi letak ajalah, tapi saya duduk terapung, cuba sentuh tu. Tak ada lah kan. Semua berhajat. Maka kenapa kita berhajat kepada tempat? Kerana kita adalah makhluk. Dicipta kita itu pun di suatu tempat yang namanya dunia. Maka kalau akal kita mengatakan bahawa Allah itu berhajat kepada yang dia cipta untuk duduk di situ, di sini, maka akal kita tidak sempurna pada pemahaman siapa Allah, Tuhan yang maha sempurna. Apa makna sempurna? Salah satunya sempurna tu dia tidak berhajat kepada segala-galanya, kerana dia sudah sempurna. Selagi mana kita berhajat kepada seseorang, maka kita sendiri pun tidak sempurna. Ya, kita mencari orang itu supaya orang itu jadi pasangan kita yang sempurna, sedangkan kita sendiri pun tidak sempurna. Kenapa kita tidak sempurna? Kerana kalau kita sudah sempurna, kenapa kita perlu pada pasangan? Atau Allah tidak perlu pada anak? Allah tidak perlu kepada yang memperanakkan dia. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa? Kerana dia sudah sempurna. Okey, boleh ya? Nanti ngaji yang tu pula ni. Tapi nak bagi tahu itu akal. Akal kita. Jelas. Jangan kita kata jangan keliru lagi pada akal kita. Sekarang ni wallah alam lah, banyak dalam YouTube tu duk mengajar benda-benda yang mengelirukan orang awam. Kenapa? Kerana dia sendiri tu keliru. Akal dia. Kenapa dia keliru? Sebab ilmu ni kena warisan daripada guru ke guru. Tak payahlah kita belajar tinggi mana pun, kalau kita pergi beli buku kat kedai, akhir sekali kita akan sesat. Kita rasa kita dah okey dah. Kita rasa okey dah, sebab apa? Yalah, kita kan dah doktor dah. Ya, doktor tu apa sangat pun. Sebenarnya minta maaf kita cakap. Ya, kerana daripada satu benda yang luas ambil satu titik aja nak dapatkan satu doktor. Sebab tu kan DR dot titik. Betul saya cakap. Betul kan? Satu titik aja. Kemudian duk rasa pandai pergi beli buku baca sendiri. Tak boleh. Tambah-tambah ilmu tauhid. Jangan baca sendiri kitab tauhid. Sekecil mana kitab itu. Jadi kita mengaji dengan guru kita. Haram, berdosa kita, tak amanah, khianat kita pada ilmu agama ni kalau kita mengajar bab Tuhan ni tanpa kita belajar dengan seorang guru yang benar. Ni ada yang terbaru pula ni. Ajaran sesat yang saya pun tengok dalam YouTube, ada orang hantar dalam guru. Nama ajaran tu Hadi Millah. Hadi Millah. Cuba tengok ada itu. Kalau Google ada dalam YouTube. Oh subhanallah, pelik-pelik ajaran. Ya. Tapi macam dia punya cakap tu macam bunyi macam Indun. Ni kita dengar, mungkin dia duduk lama kat sini barangkali, tapi bercampur-campur. Kalau Indun macam-macam. Ya, mengaku Jibril pun ada. Ya. Mengaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dia siapa? Malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Orang ni kalau dah pelik sangat, tak payahlah. Ya, sebab tu Syekh saya ada pesan apa? Ni saya ingatkan, kita ingatkan anak-anak kita. Kalau ada seorang guru depan kita ni, awal-awal lagi dia tunjuk kat kita dia boleh terbang, jangan ikut. Tuan-tuan semua kena jadikan saya guru. Kenapa? Saya boleh terbang. Jangan. Ya, guru ni, ya. Hadi minallah. Hadi minallah. Ya. Oh, memang aktif sungguh. Ramai pula tu dia punya pengikut dia. Ni tolong hati-hati tu ya. Jadi kalau ada seorang guru yang duduk depan kita, dia minta kita berguru dengan dia atas alasan dia boleh terbang, jangan. Ya, jangan ikut. Ya.
Kerana guru ni, wali-wali ni sebenarnya dia tak akan tunjuk dia punya karamah dia. Dia tak akan tunjuk. Kalau yang tunjuk benda pelik, dia contohnya dia masukkan air kemudian dia tuang, tunjuk kat demo. Ya, air tu jadi keras, jadi ais kan. Kemudian boleh pula kemudian jadi macam biasa. Jangan ikut. Ya, kecuali kita dengar dulu dia ni baca apa? Quran tu pula dia mengaji kat mana? Dia baca hadis tu dia mengaji di mana? Siapa guru dia? Kena tahu begitu barulah itu. Kemudian kalau mungkin selepas tu dia nak tunjuk kat kita, dia terbang, tu tak apalah, tapi biasanya tak akan tunjuk. Wali-wali Allah dia tak akan tunjuk kat kita karamah dia. Kerana itu keistimewaan dia dengan Allah. Ya. Kalau duk sibuk nak cerita benda pelik, seorang guru nak tunjuk dia hebat, dia cerita benda pelik pada anak murid dia, tu dah mula hati-hati ya. Mula hati-hati. Ya, kalau sekadar nak terbang baik, kita ikut burung. Ya, burung dah lama boleh terbang kan. So betul, ya, wali boleh jalan ya atas air. Wali berjalan atas air. Itik dah lama dah jalan atas air. Itik satu hari, cuba ambil itik yang anak ni baru menetas satu hari letak dalam air tu, dalam bekas tu. Dia boleh berenang elok-elok. Baik dia tu jadi wali. Itik tu. Mengaji dengan dia. Betul. Ya, jangan. Dunia hari ni dunia yang kita kata tolong hati-hati. Minta doa dengan Allah selalu. Okey, selesai insya-Allah. Baru muka surat 17 ni. Tak berganjak ni. Tapi itu saya hurai ringkas ya. Saya hurai ringkas. Kalau mengaji dengan ulama-ulama yang alim sungguh, kullu tu tak lepas-lepas lagi. Kullu tu, apa makna kullu? Setiap. Kullu ni boleh tak terjemah sebahagian? Boleh. Kerana kullu dalam bahasa Arab kadang-kala bermakna kulli. Kullu, kaf, lam tu, kullun, kalau kita boleh baca, kalau tak ada kaf kat depan, kullun. Kenapa baca kullu tak baca kullun? Sebab ada mudhaf kat depan tu. Dia sandar pada kaf. Itu baru baris. Jadi kalau kullun, apa makna kullun? Kadang-kala dia dengan makna kulli, dengan makna semua. Kadang-kala dia makna juz'i, sebahagian. Contoh, kalau saya cakap begini. Semua lelaki itu kuat. Betul tak? Sebahagian. Tak. Tapi Arab kata kullu rijal, semua orang lelaki qawi, kuat. Maka kullu kat depan tak boleh terjemah semua. Sebahagian lelaki kuat. Kenapa? Kerana ada lelaki lembut. Tapi sama juga kalau kita cakap gini, semua perempuan lembut. Tak. Maka perkataan semua kat situ tak boleh terjemah semua. Sebahagian perempuan lembut. Ada sebahagian lagi jangan. Suami dia pun dia pukul. Betul. Jangan. Ya. Baik, lembut dan kuat di situ sebenarnya bukan nak tunjuk yang tu. Salah satunya ialah kekuatan jiwa. Ada tak orang lelaki kuat pada jiwa? Semuanya tak. Ada lelaki lemah pada jiwanya. Tetapi begitu juga orang perempuan. Adakah dia ni orang perempuan zahirnya lembut? Tak, ada perempuan yang jiwa dia kuat walaupun dia lembut. Kental. Ya. Ini di antaranya. Jadi kalau itu baru nak hurai kat situ. Kemudian ada pecahan-pecahan dia lagi dalam ayat Quran. Sebab tu kalau hurai sungguh-sungguh tak berganjak kita dengan perkataan kullu. Ka tu apa ka? Ka tu asalnya anta, bukan ka. Sepatutnya kullu anta. Tapi bila mana anta nak disambung, dia adalah apa? Anta. Anta tu dhamir. Dhamir tu dhamir apa? Dhamir mukhatab. Dhamir yang bercakap dengan orang kat depan kita, orang kedua. Orang kedua. Jadi Syekh ni dia memberitahu kepada kita sebagai orang yang kedua. Tapi asalnya anta, ya asalnya anta. Tapi kenapa tukar ka? Kerana anta kalau nak sambung namanya dhamir muttasil. Okey ya? Tak berganjak ni. Tapi ni dah kira laju dah ni. Laju dah mengaji ni. Baik, sikit lagi insya-Allah. Baik. Inilah kunci memahami perbahasan golongan sufi. Ya, kunci dia di mana? Nak selamatkan diri kita dengan ilmu tauhid. Ya, nak selamatkan diri kita dengan ilmu tauhid daripada apa? Daripada syirik yang tersembunyi. Berkenaan, baik, maka saya ulang lagi sekali, inilah kunci memahami perbahasan golongan sufi berkenaan syirik, tauhid, iman dan kufur. Ia lebih membahaskan tentang, cuba lihat muka surat 18. Ya, tentang kesempurnaan tauhid, kesempurnaan iman dan kufur nikmat yang menafikan kesempurnaan iman. Istilah ini juga sering digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kesimpulannya dalam pendahuluan ini, masih pendahuluan ya, sebelum kita bahas secara detail lagi, mendalam lagi,
Apa tujuan dia membahaskan ilmu tauhid oleh golongan sufi ni? Untuk kesempurnaan makna tauhid pada diri kita, kesempurnaan maksud dan makna iman pada diri kita. Kerana apa? Kerana syirik yang tersembunyi ni boleh juga disebut kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat ni ialah orang yang tidak sempurna imannya. Orang yang kufur nikmat, orang yang tak sempurna tauhidnya. Apa makna kufur nikmat? Bila mana kita menafikan yang memberi nikmat. Atau dengan kata lain, kita melupakan lafaz Alhamdulillah. Makan Alhamdulillah, minum Alhamdulillah, tidur Alhamdulillah, bangun tidur Alhamdulillah. Tapi kalau kita tak cakap benda tu, kita sedang mengkufuri nikmat. Apa makna mengkufuri nikmat? Melupai pemberi nikmat. Syukur tu kan kepada Allah. Nikmat tu dari Allah. Syukur tu kepada Allah. Maka apa makna kufur nikmat? Iaitu tidak mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Bagaimana caranya? Ia memuji Allah yang memberi nikmat. Okey, selesai. Boleh insya-Allah ya? Kesimpulannya ialah jangan pernah merasai diri kita, jangan pernah merasai dan meyakini dan menyatakan segala sifat dan apa yang terbit daripada diri yang kita miliki apa sahaja adalah hasil daripada diri kita, bukan. Ia adalah dari Allah. Begitu. Okey, selesai. Perenggan yang dia panggil rangkap seterusnya. Boleh ya? Ada soalan sebelum kita pindah? Jadi kalau orang tanya kita, jadi syirik tersembunyi ni Ustaz, orang tu jadi kafir tak? Tak. Orang tu kufur nikmat. Dan kufur nikmat ni sama dari sudut azab. Cuma tak kekal. Saya ulang lagi sekali, takut salah faham. Orang yang kafir tu, kafir akidah, dia akan kena azab tak pada Allah? Kena. Tapi dia kekal azab itu. Orang yang kufur nikmat, kena azab tak? Kena. Cuma tak kekal. Mana dalil Quran? Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami akan tambah lagi nikmat pada kamu. Wala in kafartum. Kalau kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Azab aku ni pedih. Allah bagi amaran. Kalau kamu kufur nikmat, kamu kena ingat azab aku ni pedih. Kenapa? Maksudnya orang yang kufur nikmat ni, Allah akan azab dia. Ya, tapi sementara. Okey lah ya. Okey kan? Sementara je tu. Jangan. Ya, azab ni jangan. Minta pada Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku minta tolong sungguh-sungguh ya Allah. Jangan kau azab aku walaupun satu saat ya Allah. Tak mampu. Kita ni kan terpijak duri tu. Kecil je duri tu. Terpijak berapa saat. Sekejap tu. Memang sakit. Ya. Duri. Bagaimana kalau api neraka? Waliyazubillah ya. Cakaplah pada Allah, merayulah pada Allah. Merayu pada Allah tu bukan kepada kita seorang, kepada seluruh kawan-kawan kita ni. Ya Allah, jangan azab aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jangan azab isteri aku, jangan azab anak-anak dan suami aku ya Allah. Jangan azab ibu dan bapa aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Dan tolonglah ya Allah, jangan juga engkau azab ya ni yang kawan-kawan aku yang selalu duduk mengaji bersama dengan aku ni ya Allah. Ya, doa sungguh-sungguhlah, minta dengan Allah. Saya pun kadang-kadang jadi blur macam mana, tak tahu nak buat macam mana dah. Ya, belajar juga, mengaji tak habis-habis. Dah habis dah satu. Sambung lagi sikit. Terima kasih baru ni kirim duit. Melalui Ustaz Farhan kan, Ustaz Kamalul Hisham. Dia datang sini. Beliau pun taklah sihat sangat, tapi semangat nak sambung lagi mengaji dengan kita orang. Baru ni dia pergi sekali. Allah, kita ni ada dua keadaan. Sama ada kita mati dalam keadaan ya kita ni tapi kita duk fikirnya nak mati sebagai seorang pelajar, supaya soalan ke akhirat taklah banyak sangat. Kan? Ya Allah, tolonglah jangan tanya aku, jangan soal aku banyak ya Allah. Aku duk mengaji lagi ya Allah, tak habis-habis lagi ya Allah mengaji. Sebab tu kita datang sini. Saya pun tapi saya alhamdulillah setakat ni lah minta doa pada Allah dulu lagi ya Allah. Ya, bagilah aku mengaji sampai aku mati ya Allah, duduk mengaji. Jadi saya duduk dengan syekh saya ni kan, daripada saya duduk Mesir dengan dia, jumpa dengan dia di Mesir tahun 1997 sampai hari ni duduk mengaji. Beliau walaupun duduk kat Lubnan, baru ni dia datang sekejap kemudian balik. Duduk buat online lah. Online duduk mengaji, ya, mengajar. Ya, kerana kita pun bukannya banyak sangat ilmu pun. Ya, kadang-kadang kita mengaji ni, berkat mengaji ni untuk memudahkan kita beramal. Kalau duduk mengajar, kita rasa kita ni duduk sampaikan kat orang aja. Habis kita ni ke mana kita ni? Ya. Jadi itulah salah satunya. Okey, selesai insya-Allah ya. Kalau tak ada soalan saya pindah ni. Muka surat 18.
wala yabinu laka, qala al-imam Syekh Arsalan, wala yabinu laka, kita terus terjemah waw tu dan, tapi dia tidak terjemah kat situ. Ya, tolong tambah perkataan dan. Apa makna waw di situ? Waw ataf, iaitu sambungan kepada bicara tadi, kata sendi. Dan la la tu dengan makna tidak. Lam alif dalam bahasa Arab, lam alif dalam bahasa Quran, bahasa Arab lah, Quran bahasa Arab, dia ada dua bahagian. Satu dinamakan la nafi. La nafi dengan makna tidak. Satu lagi la nahi, la dengan makna jangan. Jangan, ya. Jadi macam mana nak kenal? Okey, kita belajar yang ni dulu. Nanti jumpa yang satu lagi saya sebut. Yang ni dulu. Baik. Biasanya, ya, bukan semestinya, ada tanda-tanda lain, tapi paling mudah dulu di sini. Biasanya kalau ada lam alif, perkataan selepas itu ialah isim, kata nama. Maka la tu la nafi. Contoh la ilaha, la raiba, la ilma, la haula wala quwwata. Ada lam alif, selepasnya perkataan kata nama, isim. Okey, ya. Maka perkataan tu adalah kata tidak, nafi. Okey. Satu. Nanti tanya balik, macam mana saya nak tahu kata nama, Ustaz? Kata nama ni dia ada 9 tanda paling kurang. Tu lain kalilah. Sebab nak yang ni dulu. Yang ni dulu. Tapi kenapa saya cakap macam tu? Kerana la yang memberi makna nafi, dia boleh berada di awal kata nama, dia juga boleh berada di awal kata kerja. La nafi. Kalau la nahi, la dengan makna jangan, dia hanya berada di awal perkataan kata kerja. Jangan apa? Jangan mengumpat. Jangan mengata orang. Dia biasanya berada di hadapan dia, atau selepas dia adalah kata kerja. Tapi kalau la nafi, boleh nafi kata nama, boleh nafi kata kerja. Jelas, ya? Baik. Macam mana nak tahu kata kerja? Kalau ada lam alif, perkataan selepasnya dimulai dengan huruf pertama, huruf ya. Maka itu adalah kata nafi. Boleh? Okeylah, sikit-sikit gitulah. Jadi kalau kita cerita macam ni, maknanya tuan-tuan dan puan-puan duk baca Quran tu, faham tak? La ya'lamun. Huruf ya. Mereka tidak tahu. La ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Gitu maksudnya, adalah ada ya kat depan tu. Biasanya. Boleh, insya-Allah, ya. Jadi saya nak sebut di situ, la tu maknanya nafi. Bukan nahi. Bukan tegahan. Jadi wala dan tidak. Yabinu, terzahir, ternyata. Ataupun boleh juga kita kata tidak jelas, tidak nyata. Apa yang tak jelas, apa yang tidak nyata? Tauhid kamu. Tapi kalau kita terjemah di sini kan, tu tengok bahasa dulu sekejap. saya sebut macam ni supaya tuan-tuan menguasai teks matan dia tu. Ni baru mengaji. Dia ada dua. Kadang-kadang mengajar ni, tapi sebab tu cuma kadang-kala, minta maaf kita cakap, kadang-kala ustaz-ustaz ni dia bukan tak nak mengajar sungguh-sungguh detail, tapi oleh kerana mungkin kita contoh kalau sekali sebulan, 2 kali sebulan kan, dia takut masa tu tak, itu dah lah sekali sebulan, contoh dia, jangan tambah lagi masa. Ni ustaz ni nak satu kuliah tak. Ni pun dah bekerja dah. Ni nak pergi Kota Damansara ni, tazkirah Jumaat. Jadi kesesuaian.
Sebab tu saya ada madrasah saya, bukan nak promote, tak adalah, saya dah banyak kali saya ulang. Di madrasah saya tu bagi orang yang betul-betul minat nak mengaji kitab. Nak mengaji kitab, pergi duduk, tu kita akan bahas betul-betul. Macam wow tu banyak dalam Quran. Wow ataf, wow qasam, wow ma'iyah, wow ziyadah, wow dengan makna atau. Banyak wow tu sahaja dalam Quran. Macam ni lah. Tapi sebab tu kadang-kadang orang ni dia boleh terjemah bahasa Arab tu pun dia rasa dia alim. Ya. Jangan. Sebab tu kita ni kalau kita belajar sungguh-sungguh, akhir sekali makin belajar kita rasa rupa-rupanya dulu aku rasa pandai. Tak, rupa-rupanya. Dulu aku rasa aku alim. Tak, rupa-rupanya. Tuan-tuan, bila mana kita sambung mengaji ni kan, kita duduk depan orang dah, yang pensyarah di Indonesia ni, yang tempat saya mengaji tu, dia daripada pesantren. Alim. Kita rasa kita ni alim dah juga kan? Ya ke? Tak, kita ni kan duduk mengajar rata kat Malaysia ni, kat Selangor duduk mengajar rata, kitab ni. Kita duduk depan dia orang tanya soalan, tenganga kita. Dia gini, dia kata, kami dulu Pak, ni cerita sikit ya. Cerita ni supaya masa cepat habis. Dia seronok. Dia cerita kat kita, kita dah baik dah. Kita dah baik dah dengan dia. Dia baik tu sebab kita ni dia kan dah berumur kan. Dia bukan budak student yang muda-muda ni, dia lain layanan dia. Kita special layanan dia. Boleh bergurau, boleh apa. Sebab kita tua kan, mahasiswa tua. Jadi kadang dia cerita, dia kata dulu kami Pak takut Pak, pelajar-pelajar Malaysia datang buat master kan, buat PhD datang, kita tengok dah tua-tua lagi pun kita tengok, dan sekarang boleh check dalam YouTube kan. Dia orang ni bukan sembarangan, merata dah duduk mengajar. Jadi kami ni takut. Tambah-tambah dia dapat doktor, ada seorang tu doktor tak umur 32. Dia mengajar kita ni. Yang ni kadang-kadang kita rasa malu. Dia mengajar, dia doktor. Yang tu doktor nak dapat prof. Umur 32. Dia kata kadang-kadang, tapi kami segan Pak, kami rasa gementar juga. Tapi macam mana kami buat Pak? Kami pergi ambil kitab-kitab lama tu, yang bahasa Arab, yang kitab kuning lama bahasa Arab tu, kami photostat, kami bagi selai-selai seorang, kami suruh baca, kami suruh terjemah. Masa itulah kami dapat rupa-rupanya mereka tak pandai Pak. Ya. Berpeluh. Saya antara grup kami kenalah. Besok dia kata subjek kita subjek terjemah kitab lama. Ingat kitab Jawi lama. Tak, bukan kitab Jawi lama, okey lagi lah, boleh teka-teka. Kan? Kitab Arab lama yang tulisan kuning tu, baca pun nampak tak nampak tu. Bapak-bapak pertama tolong bariskan, kata dia, letak baris. Dia memang tak ada baris. Letak baris, kemudian tolong baca, kemudian tolong hurai. Berpeluh kita. Ya, tapi dia boleh nampak lah, yang ni okey, yang ni memang tak pandai ni. Habis yang duk gelar-gelar ustaz tu, wallahu a'lam. Tambah-tambah dunia di tempat kita sekarang ni banyak program reality TV. Masuk program berapa? 6 bulan. Sebenarnya nak ada program TV. Keluar-keluar gelar apa? Gelar imam, gelar dai. Yang ni yang kadang-kadang ni. Siapa guru dia? Dia punya mudir dia. Mudir tu. Yang jadi ketua mudir dia tu. Selebriti. Yang tu yang bahaya. Kemudian kadang-kadang itulah yang masyarakat tu. Tak apalah, tu sikit lah selingan ya. Sebab masa pun dah habis dah elok. Tak adalah. Okey lagi tu. Yang habis yang ni dulu. Supaya ada sudut bahasanya kita itu. Kemudian huraian mungkin akan datang minggu yang ketiga nanti insya-Allah. Baik. Saya ulang lagi sekali sebab terjemah dia, terjemah mafhum, terjemah maksud. Terjemah ada dua. Satu terjemah harfiah. Harfiah tu mengikut susunan perkataan dan huruf yang diguna, perkataan yang diguna. Harfiah. Satu lagi terjemah maksud. Apa maksud yang boleh difaham secara umum? Dan biasanya kitab-kitab kita dalam bahasa Malaysia ni terjemah bahasa Arab bukan terjemah harfiah, terjemah mengikut mafhum. Sebab tu dia kata tidak. Pertama, wow dah tak ada. Bukan nak petikan terjemahan, tidak ni. Dia ada dua maksud, dua terjemahan tadi. Kalau terjemahan detail, wow tu dan, la tu tidak. Yabinu tidak terzahir, tidak ternyata, tidak jelas. Laka kepadamu. Ya, yabinu ni
laka kepadamu. Apa yang tidak zahir kepadamu, tidak nyata dan jelas kepadamu. Tauhiduka, tauhidmu. Tu baru betul. Dia punya bahasa dia. Ya. Kita kata kita bertauhid. Nyata tak tauhid kita? Jelas tak pemahaman kita? Rasa diri dan hati kita dalam bertauhid ni? Kadang-kadang kita sendiri pun tak jelas. Adakah saya buat benda ni dah jadi syirik ke saya? Kenapa dia bertanya sedemikian? Sedangkan dia kata dia bertauhid. Orang bertauhid ni jelas dia punya perjalanan hidup dia, perkataan bicara dia. Tidak lagi aku cakap tadi macam mana ya? Jatuh ke iman aku? Aku cakap tadi macam mana ya? Betul tak? Kalau macam ni kita bertauhid dengan tidak jelas lagi pada ilmunya, pada pemahamannya. Okey, yabinu pula kalau kita belajar mana-mana perkataan fi'il, kata kerja yang mula dengan huruf ya, dia ni adalah kata kerja mudhari'. Apa makna mudhari'? Dia menunjukkan masa. Bila masanya? Sekarang dan akan datang. Maka tidak akan jelas kepadamu pada sekarang ini pun dan pada masa akan datang nanti pun dan berterusan dalam hidupmu tidak akan nyata dan jelas bagimu tauhid kamu. Illa, melainkan. Ni jawapan dia. Illa ni nama dia apa? Istisna. Pengecualian. Huruf istisna. Istisna. Huruf, tulis macam ni je. Huruf pengecualian. Ya, kecuali. Kamu kena macam ni. Kamu kena buat macam ni. Kau tak, selama-lama perjalanan hidupmu, sampai kamu meninggal bertemu Allah, tauhid kamu tidak jelas, tidak nyata. Tidak nampak sebenar-benarnya kamu bertauhid kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kala orang cakap kat kita jujur. Kita nak juga tengok kejujuran dia. Kan? Ya, saya jujur pada kamu. Jujur apa? Kejap-kejap menipu, jujur apa? Kan? Dia kata dia jujur kat kita pun telefon dia. Kat mana ni? Kat rumah aja. Rupanya kat pasar. Kan? Duduk dengan siapa? Seorang. Rupanya duduk dengan jangan. Ini tak. Jadi kadang-kadang orang cakap kat kita jujur, samalah kita dengan Allah. Kita cakap kita bertauhid pada Allah. Mana tauhid kita? Tak nampak pun. Okey ya? Kata kita nak jadi hamba Allah, tak nampak pun nak jadi hamba Allah. Allah. Jadi kecuali ni baru baca matan ya, walaupun tak sepenuhnya saya hurai. Idza, apabila. Idza ni dia menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Idza. Kalau dia masa yang lepas. Wa id qala rabbuka lil malaikah wa id surah Baqarah kan. Dan ingatlah benda yang lepas. Tapi idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza sekarang dan akan datang. Maka tidak akan ternyata zahir jelas kepadamu tauhidmu, melainkan atau kecuali idza, apabila sekarang ini dan pada masa ke depan nanti, kharajta anka, melainkan jika kamu kharajta ni fi'il madhi, kamu telah, kena letak telah di situ ya, kamu telah keluar angka daripada dirimu. Apa maksud keluar daripada dirimu? Yang tu insya-Allah kita sambung ke depan nantilah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Silakan. Tanyalah, kalau macam orang katalah, saya semua bahasa peninggalan mak bapak saya, saya cuba macam dia begini, dia bahasa bercakap. Kadang-kala sebab tu kita kena belajar tauhid, belajar fiqh. Ya, bahasa bercakap boleh. Bahasa bercakap saya ni senang sebab mak ayah saya tinggalkan pada saya, alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang kita ni, tapi alhamdulillah kita ni kan selalu diajar oleh mak ayah kita dan masyarakat kita pun, kita selalu gabung dengan alhamdulillah. Yang tu yang okey. Senangnya awak alhamdulillah, yang ni yalah mak ayah tinggalkan macam ni dah. Alhamdulillah. Tu okey. Dia bahasa bercakap. Tapi kalau bahasa yang kita kata okey juga, kita kata ya senangnya awak ni alhamdulillah Allah bagi rezeki. Sama, cuma tanya balik rezeki tu dari mana? Mungkin rezeki tu daripada ada yang saya usaha, ada yang mak saya tinggalkan. Tapi Allah bagi rezeki. Tu sebenarnya mudah aja tajuk kita hari ni. Apa tajuk kita? Tajuk kita ialah setiap kali apa yang kita rasa dalam diri kita, apa yang yang ada pada diri kita ini adalah dari Allah. Kurniaan Allah, nikmat Allah, pemberian Allah, limpahan dari Allah, bukan dari diri kita. Nanti orang akan cakap balik, kalau macam tu tak payah saya usaha lah kalau dari Allah. Tak, usaha tu pun dari Allah ya, kita usaha dengan apa?
Kita pergi kerja dengan apa? Berjalan dengan kaki, pergi dengan kenderaan. Ya, kemudian tenaga apa yang ada, pemikiran yang ada, ni dari Allah lah. Jadi sebab tu sebut sepatah je, alhamdulillah, gitu je sebenarnya. Wallahu a'lam. Dia macam sebenarnya dia tabur lagi. Tadi kata tak berhenti dah. Tak apalah, sama kan kata. Dia sebab tu kalau nak bercakap memang banyak. Sebab tu kita fokus pada kitab tu barulah masa kita. Okey, setakat tu dahulu. Ya, moga-moga Allah bagi kita faham insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.